Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 September bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan berikut tajuk utama untuk malam ini. 95 bilion ringgit perkasa sektor perindustrian negara. Juga jangan lafaz taklik sesuka hati. RM95 bilion akan diperuntukkan untuk mengubah sektor perindustrian negara menjelang 2030 melalui Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaburan itu akan melibatkan 10% daripada kerajaan dan selebihnya adalah daripada sektor swasta. The government is fully committed to support the implementation of NIMP 2030. It will require an estimated total investment of 95 billion ringgit through its 7 years, predominantly from the private sector, mobilized from private equity, capital and financial markets. Close to 10% be allocated by the government to help catalyze and incentivize these investments via the NIMP Industrial Development Fund and the NIMP Strategic Co-Investment Fund. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran NIMP 2030 di Ibu Negara siang tadi. Sementara itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata sebahagian dana yang akan diperuntukkan oleh sektor kerajaan itu akan dibentangkan dalam belanjawan 2024 nanti. Detailnya setengah tu akan diumumkan semasa belanjawan 2024. Dan setengahnya sudah ada yang sudah diperuntukkan sebelum ini yang kita akan beri pencerahan dalam masa terdekat ini. Tambah beliau, sasaran NIMP 2030 adalah untuk membentuk sektor pembuatan yang kukuh dan berdaya tahan selain menawarkan manfaat yang lebih luas kepada pelbagai pihak berkepentingan. 4 misi NIMP 2030 untuk memacu transformasi industri pada skala besar itu memajukan ekonomi melalui inovasi produk yang lebih canggih, membina negara berdaya maju dalam teknologi, mencapai pelepasan sifar bersih dan menjaga keselamatan dan keterangkuman ekonomi. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata hasil daripada intervensi Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP 2030 itu, gaji penengah bagi pekerja di sektor pembuatan dijangka meningkat 128% pada 2030 iaitu sebanyak RM4,510 berbanding RM1,976 pada 2021. Beliau berkata peningkatan itu akan didorong oleh peralihan industri ke arah aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi dan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi yang diwujudkan. What is most important is the projection that through NIMP's interventions, the median salary for the manufacturing sector is expected to grow by 9.6% to reach RM4,510 from RM1,976, which is below the national average, despite the sector's dominant role in the national GDP. Tambah beliau lagi, dari aspek guna tenaga, dijangkakan unjuran pertumbuhan sebanyak 2.3% berbanding 2023 menyediakan peluang pekerjaan untuk 3.3 juta orang menjelang 2030. Baik, susulan nahas pesawat jenis Beechcraft Premier One yang terempas di Elmina Shah Alam 17 Ogos lalu, laporan awal mengenai nahas itu dijangka keluar minggu kedua bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata data berhubung hasil rakaman suara 30 minit dalam komponen memory park itu masih dalam proses analisa.
Lok berkata laporan tersebut akan dikemukakan dalam tempoh 30 hari selepas insiden itu berlaku. Menurutnya ketika ini data masih dianalisa. Pada masa sama, Lok berkata pihaknya berharap laporan awal itu dapat dikeluarkan sebelum Hari Malaysia 16 September ini. Rakaman suara 30 minit dalam komponen Memory Park pesawat itu berjaya diekstrak di Amerika Syarikat sebelum ini. Rakaman suara detik-detik akhir pesawat malang itu menjadi sumber utama merungkai punca pesawat itu terhempas. Seorang pengawal keselamatan didakwa di Mahkamah Session Kuantan atas pertuduhan merogol anak kandungnya sendiri. Tertuduh yang kelihatan sebab di dalam kandang pertuduhan mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Zamzani Muhammad Zain. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh yang berusia 39 tahun didakwa melakukan sumbang mahram dengan anak perempuannya yang berusia 14 tahun 4 bulan. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan terkutuk itu di ruang tamu rumah mereka pada 25 April lalu sekitar jam 4.30 petang. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376/3 Karun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara selama tempoh tidak kurang daripada 8 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun dan juga hendaklah dikenakan sebatan tidak kurang daripada 10 sebatan. Timbalan Pendakwa Raya Fatin Nazira Kasim memohon agar tertuduh tidak ditawarkan sebarang jaminan ekoran tertuduh dan mangsa mempunyai hubungan kekeluargaan dan akan menimbulkan kacau ganggu kepada mangsa. Mahkamah memutuskan tertuduh tidak dibenarkan untuk diikat jamin dan menetapkan 13 September sebagai tarikh sebutan hukuman. Baik, dua wanita dihukum penjara 12 bulan oleh Mahkamah Magistrate Seremban atas pertuduhan menipu seorang wanita bagi urusan mengambil anak angkat pada Julai lalu. Magistrate Nurul Sakinah Rosli menjatuhkan hukuman itu terhadap G. Gayathri 32 tahun dan Aliyah Begum Selvam 30 tahun selepas mereka mengaku bersalah atas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang tidak mempunyai pekerjaan tetap bersama-sama telah menipu seorang wanita berusia 37 tahun untuk mendapatkan wang dengan menawarkan urusan pengambilan anak angkat. Tertuduh telah meminta wanita tersebut membuat bayaran sehingga 7 kali transaksi sebanyak RM7,900 ke dalam akaun bank seorang wanita lain bagi tujuan berkenaan. Perbuatan itu dilakukan pada 15 Julai 2023 di sebuah rumah di Taman Ara Sendayan di Seremban. Berikutan itu, tertuduh didapati melakukan kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 420 Karun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Karun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun, sebat dan denda. Timbalan Pendakwa Raya Nik Nur Aqilah Sharfa Nik Zaidi memohon mahkamah mengenakan hukuman setimpal bagi memberi pengajaran terhadap tertuduh. Seorang lelaki meninggal dunia akibat lemas waktu cuba menyelamatkan anaknya di pantai Miami, Batu Feringgi petang semalam. Kejadian berlaku kira-kira 4.30 petang melibatkan mangsa Haryadi Saleh, 43 tahun, yang lemas semasa cuba menyelamatkan anaknya berusia 13 tahun yang hampir hanyut. Pegawai Operasi Bomba Balai Bomba dan Penyelamat Bagan Jurmal Ahmad Rezki Faris Ismail berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira jam 4.28 petang sebelum anggotanya bergegas ke lokasi kejadian. Setibanya mereka di lokasi kejadian mendapati seorang mangsa lelaki tidak sedarkan diri akibat lemas. Mangsa terlebih dahulu berjaya diselamatkan orang awam dan diberi rawatan awal oleh seorang doktor yang ketika itu sedang bercuti serta berada berhampiran lokasi kejadian bersama pasukan bomba serta Angkatan Pertahanan Awam APM. Mangsa bagaimanapun disahkan meninggal dunia oleh pihak KKM Kementerian Kesihatan Malaysia. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Cadangan pelaksanaan tempoh sah laku sijil kursus pra-perkahwinan Islam selama 10 tahun bermula 1 Oktober ini seperti yang dilaporkan masih di peringkat pertimbangan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKI memaklumkan cadangan tersebut telah dibincangkan oleh jabatan itu bersama Jabatan Agama Islam Negeri JAIN.
JAKIM dalam satu kenyataan hari ini berkata cadangan tersebut dibangkitkan bagi memastikan pelaksanaan kandungan modul kursus pra-perkahwinan Islam yang lebih relevan dan berkesan kepada bakal pengantin. 30 Ogos lalu, sebuah portal melaporkan Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata tempoh sah laku sijil kursus berkenaan yang berasaskan modul bersepadu kursus pra-perkahwinan Islam MBKPI bagi tujuan permohonan kebenaran berkahwin Jawi adalah tidak melebihi tempoh 10 tahun. Pada masa kini, sijil berkenaan sah dan laku seumur hidup. Selepas ini, cadangan garis panduan konsert DIPT KPT akan semak. Masih bersama berita Al-Hijrah, perbuatan suami melafazkan taklik yang dikaitkan dengan penceraian talak 3 sesuka hati terhadap isteri adalah tidak bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, dari sudut hukum, lafaz taklik yang telah dibuat tidak boleh ditarik balik. Dalam konteks ini, bila mana taklik itu dikaitkan dengan perceraian dengan talak 3 kepada seorang isteri, yang ini adalah satu perkara yang amat tidak bertanggungjawab. Sebab seorang isteri tadi itu dia tidak boleh dijadikan objek pertukaran jadi sebab kepada sesuatu taklik. Sebab isteri ini perlu dinilai, dinaikkan martabatnya. Islam telah menaikkan taraf seorang isteri tersebut dan seorang wanita. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berkenaan perbuatan seorang individu yang dikatakan telah memuat naik hantaran di laman sosial lafaz taklik untuk menceraikan isterinya dengan talak 3 jika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaannya masih bertahan sehingga bulan Ogos 2023. Ditanya sama ada lafaz taklik yang dibuat sah atau sebaliknya, ini jawapan Datuk Dr. Naim. Dalam konteks tersebut, sama ada jatuh talak ataupun tidak, di bawah peruntukan undang-undang jelas menunjukkan bahawa mana-mana permohonan untuk mengesahkan taklik itu, pihak-pihak dia perlu filekan kes di Mahkamah Syariah. Yang ini diperuntukkan dalam semua enactment negeri-negeri. Jadi dinasihatkan kepada isteri ataupun suami yang mana taklik itu telah dilafazkan untuk memfilekan permohonan di mahkamah bagi mengesahkan perceraian taklik tersebut. Hanya hakim syar'i di mana pihak-pihak bermasautin sahaja yang boleh menentukan sama ada taklik tersebut jatuh ataupun tidak. Beliau ditemui media di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang siang tadi sebelum berlepas ke Mesir untuk mengadakan lawatan kerja bermula 2 hingga 5 September. Dalam pada itu mengulas mengenai lawatan kerjanya ke Mesir, Datuk Dr. Naim berkata, lawatan kerja yang turut disertai beberapa agensi hal ehwal Islam ini melibatkan pertemuan bersama beberapa pemimpin organisasi Islam di Mesir. Antaranya Imam Besar Syekh Al-Azhar Al-Sharif, Profesor Dr. Ahmed Al-Tayyib, Menteri Awqaf Mesir Profesor Dr. Muhammad Mokhtar Goma'a, Mufti Besar Mesir Profesor Dr. Syauqi Ibrahim Alam dan Setiausaha Agung Majamma' Al-Buhus Al-Islamiyah Dr. Muhammad Nazir Iyad. Turut dibincangkan cadangan rangka kerjasama antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Mesir melalui beberapa memorandum persefahaman MOU dalam bidang hal ehwal Islam. Bermula pada 2 hari bulan September, bersama-sama dengan ketua-ketua agensi daripada JAKIM, JKSM dan juga daripada pejabat mufti. Dalam lawatan rasmi ini, insya-Allah saya akan bertemu dengan beberapa pemimpin agama tertinggi di Mesir, seperti contohnya Merti Awqaf, Syekh Al-Azhar dan juga Mufti Besar Mesir. Dan ada beberapa yang kita akan hasrat daripada pertemuan ini. Kita akan insya-Allah akan menandatangani beberapa MOU yang insya-Allah akan memberikan kebaikan khususnya kepada pelajar-pelajar Darul Quran, pegawai-pegawai syariah dan juga pegawai hal ehwal Islam di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Selain daripada perjumpaan dengan pemimpin-pemimpin besar agama di
Mesir. Saya juga akan bertemu dengan pelajar-pelajar Malaysia di Mesir dan saya harap dalam pertemuan dengan pelajar-pelajar Malaysia itu akan dapat memberikan sokongan dan dukungan kepada mereka. Lawatan ini bakal mengukuhkan lagi kerjasama antara kedua-dua negara dan memastikan program kerjasama akan datang dapat dilakukan dengan lebih teratur dan terancang. Penentuan terhadap garis panduan bagi penganjuran aktiviti hiburan di Institusi Pengajian Tinggi IPT telah diserahkan kepada mahasiswa dan pihak pengurusan universiti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pihaknya sedia menyemak kertas cadangan yang disalurkan namun tidak akan menetapkan sebarang garis panduan tertentu. Katanya sebarang penetapan baharu terhadap garis panduan atau prosedur operasi standard SOP bagi penganjuran konsert atau aktiviti hiburan itu hanya akan dibuat sekiranya mendapat persetujuan dan kelulusan pihaknya di Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Saya sentiasa cakap mengenai soal pemarkasaan mahasiswa. Saya lebih cenderung kepada mahasiswa itu tetapkan dan jaga. Jadi tak adalah garis-garis panduan macam tu. So saya tunggulah bila dia hantar. Mungkin saya slash je lah semua. Gitu je. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyampaian watikah pelantikan pengerusi jawatan kuasa Penasihat Kolej Komuniti Negeri Johor di Johor Bahru pada Jumaat. Datuk Seri Muhammad Khalid mengulas perkara itu ketika ditanya mengenai garis panduan aktiviti hiburan konsert di IPT di bawah KPT dikeluarkan Jabatan Pendidikan Tinggi JPT yang tular sejak semalam. Mengulas lanjut, Muhammad Khalid yang juga ahli Parlimen Kota Tinggi memberi bayangan tidak meluluskan garis panduan berkenaan. Terdahulu pada Khamis, media melaporkan garis panduan itu mengundang kritikan kerana didakwa mengekang hak dan autonomi mahasiswa untuk menganjurkan acara hiburan. Garis panduan itu antaranya didakwa memperkenalkan kod pakaian yang melarang pakaian memaparkan logo Illuminati, LGBT dan ketetapan lain yang disifatkan terlampau ketat. Selepas ini, Harimau Bintang Pening. Serangan Zionis di tebing barat berterusan dan hari ini seorang lagi rakyat Palestin dibunuh selepas Abdul Rahim Fayez Ghanam, 36 tahun, ditembak di bahagian kepala. Ghanam dibunuh di kejiranan Al-Aqaba utara tebing barat. Selain itu, Zionis dilaporkan turut meletupkan bangunan susulan kepulan asap tebal dapat dilihat daripada kawasan serbuan. Selepas tentera Israel berundur, rakyat Palestin memeriksa lokasi serangan dan melihat kesan-kesan berdilan. Serangan keganasan di tebing barat dilihat tiada tanda untuk reda. Semalam seorang lelaki Palestin ditembak mati di pusat pemeriksaan tebing barat, manakala kemarin remaja Palestin berusia 14 tahun dibunuh rejim di Baitul Maqdis. Khalid Samir Al-Zanin dituduh cuba menikam tentera Zionis ditembak mati sedangkan mangsa tidak memegang sebarang senjata. Sementara itu, 225 rakyat Palestin maut di tebing barat tahun ini dan ia merupakan jumlah tertinggi sejak tahun 2005. Mahkamah Jenayah Iraq menjatuhi hukuman penjara seumur hidup ke atas seorang rakyat Iran dan 4 warganya selepas mereka didapati bersalah membunuh seorang rakyat Amerika Syarikat di Baghdad tahun lalu. Stephen Edward Troll, 45 tahun, rakyat Tennessee, Amerika, ditembak mati oleh kumpulan bersenjata ketika dia sedang memandu membawa keluarganya di Baghdad. Penyerang kemudian ditahan selepas mengaku melakukan jenayah itu dan terus didakwa. Bagaimanapun, 4 lagi penyerang dilapor masih bebas dan pihak risikan giat memburu suspek. Troll bersama keluarga tinggal di daerah Karada Tengah Baghdad. Mangsa dilapor menjadi guru bahasa Inggeris di kejiranan Hartiah Baghdad dan juga merupakan ahli organisasi bantuan di Iraq. Di Pakistan, 9 askar terbunuh dalam serangan nekat seorang lelaki yang menunggang motosikal sebelum merempuh konvoi tentera itu. Kejadian berlaku di daerah Banu, wilayah barat negara itu.
Insiden turut menyebabkan hampir 20 lagi askar cedera. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan itu. Suspek yang memasang alat bom di badannya merempuh trak tentera di bandar Jani Hill. Lokasi kejadian itu terletak kira-kira 61 km dari sempadan Pakistan, Afghanistan. Sebelum ini bandar berkenaan menjadi kawasan utama aktiviti kumpulan penentang kerajaan. Dan sejak akhir-akhir ini kumpulan berkenaan banyak melancarkan serangan yang menyasarkan pasukan keselamatan negara. Manakala di India, seekor harimau bintang ditemui dalam keadaan lemah di dalam semak. Bagaimanapun, tindakan lelaki yang menemui haiwan itu menerima kecaman. Ekoran video yang tular di media sosial dilihat seolah-olah mereka membuli binatang itu. Harimau bintang itu ditemui di perkampungan Iklera, daerah Dewas yang terletak di negeri Madhya Pradesh. Haiwan ini dilaporkan diselamatkan 3 hari lepas, namun dalam keadaan tidak bermaya. Selepas video penemuan naik di media sosial yang mendapat kecaman warga maya, ekoran beberapa lelaki yang memegang kayu dilihat seperti membuli harimau itu. Setelah video tersebar, pihak berkuasa bertindak menyelamatkan binatang itu dan menghantarnya ke zoo di Bandar Bhopal untuk rawatan dan pemantauan. Malaysia Airlines buka 3 laluan baru KL India. Malaysia Airlines menambah 3 laluan baru ke India iaitu Amritsar bermula 8 November, Thiruvananthapuram pada 9 November dan Ahmedabad pada 1 Disember tahun ini. Ia sekaligus memenuhi permintaan pasaran pelancongan dan perniagaan yang semakin meningkat. Pengarah Urusan Malaysia Aviation Group MAG, Datuk Izham Ismail berkata, permintaan penerbangan ke India adalah tinggi dan berpotensi meningkatkan sektor penerbangan serta pelancongan negara. India kekal sebagai pasaran utama bagi Malaysia Airlines dan sedia menambah kemudahan dalam memperkukuh pasaran perkhidmatan hospitality sedia ada. Menurut Datuk Izham, setakat ini purata load factor penumpang dan hasil industri melalui jalan ini adalah 81% bermula awal tahun ini sehingga Julai 2023 yang signifikan terhadap pertumbuhan dan keyakinan antara kedua-dua pasaran. Kekerapan penerbangan ke Thiruvananthapuram termasuk Kochi sebanyak 8 kali seminggu, manakala Amritsar 2 kali seminggu dan Ahmedabad 4 kali seminggu. MAS turut menawarkan tambang tiket pengenalan laluan tersebut serendah RM999 bagi kelas ekonomi dan RM2,999 di kelas perniagaan bermula 1 September hingga 9 September 2023. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Audi Herman dan Jurubahasa Isyarat Azina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.